وبالسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى والمسلمين بعلومه وبركاته وأنواره وأسراره في الدارين آمين. Dengan sanad yang bersambung kepada Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-hadithul hadi ashar an Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-11, memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku telah hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Macam yang kita pernah bincangkan sebelum ini, kesemua hadis-hadis yang dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini berupa hadis-hadis yang merangkumi ataupun yang menjadi asas kepada agama Islam secara keseluruhannya. Jadi kita akan melihat bahawa kesemua hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab ini berupa hadis-hadis yang mengumpulkan isi-isi penting dalam agama kita ni ataupun membagi gambaran yang umum mengenai agama kita ni. Termasuklah hadis ini, hadis ke-11. Dan hadis ke-11 ini, ia sebenarnya lanjutan daripada dua hadis sebelum ini. Artinya, hadis yang berbunyi, Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Atau sudah tadi bincangkan sebelum ini. Artinya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan diantaranya ada perkara-perkara yang digelar sebagai mushtabihat, yang kurang jelas. Kemudian, satu lagi hadis mengenai makanan. Ataupun, Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala tu menerima apa-apa yang baik dan indah menerima apa yang baik. Jadi ini lanjutan daripada hadis itu. Artinya dalam hadis sebelum ini, kita ni sudah mensabitkan dan menetapkan bahawa ada satu konsep dalam agama ini namanya wara'. Dan wara' ataupun wara' ni ia indah sama dengan sekadar hukum hakam. Artinya di sini ada dua level. Dua level ketaatan tadi kepada Allah Ta'ala. Level yang pertama dan yang paling asas ialah taat kepada segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Artinya, apa yang Allah Ta'ala suruh buat, tani buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, tani tinggalkan. Cuma tu. Itu level pertama. Ini level yang mesti semua buat dan nada ia punya alasan lah. Artinya dia dapat runding. Kemudian, level seterusnya ialah wara'. Dan ini menunjukkan kepada taqwa. Artinya, wara' ini menunjukkan kepada taqwa. Iaitu, kita ni bukan saja meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Malah, kita ni meninggalkan perkara-perkara yang kita ni alum tahu sama ada ia boleh atau tidak. Dan kita ni meninggalkan perkara-perkara yang boleh, yang indah haram kerana takut terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Ini ialah wara'. Dan ini yang disebutkan dalam hadis sebelum ini, which is yang dinamakan sebagai umur mushtabihat atau perkara-perkara yang samar-samar, yang kita ni tidak tahu, yang dari segi realitinya adakah perkara ni disukai Allah Ta'ala ataupun indah. Jadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dan yang berazam untuk menjadi mukmin yang bertakwa, ia apabila ia hendak tahu hukum sesuatu perkara, mindset yang sepatutnya ialah ku tinggalkan dulu benda ni sehingga ku tahu hukumnya. Artinya mindset yang sepatutnya terjadi kalau tiap kita ni sekiranya menghadapi ataupun ada kan membuat satu perkara lah contohnya, ataupun kan mengambil satu perkara, dan perkara tu ternyata kita ni dah tahu hukumnya apa, adakah boleh ke indah sebenarnya, cuma mana apa tindakan kita ni. Maka bagi seorang mukmin yang benar-benar inginkan bertaat kepada Allah Ta'ala, ia akan sekurang-kurangnya ia hold dulu, di holdnya dulu ya. Okey, aku dah tahu apa hukumnya, mesti ku tahu dulu apa hukumnya, mesti ku tahu dan pasti dulu bahawa hukumnya boleh, baru tak aku proceed. Selagi ku dah tahu masih ada kemungkinan bahawa benda ni benda yang Allah Ta'ala larang, maka mesti ku hold dulu. Dan sambungannya lah hadis ni. Dalam hadis ni yang Nabi SAW-nya, Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kau ragu-ragu kepada apa yang kita ni indah ragu-ragu. Artinya ragu-ragu ni sama dengan makna umur mushtabihat dalam hadis yang sebelum ni.
perkara yang samar-samar tu. Kita ni ragu-ragu. Tani alum tahu, boleh ke tidak? Adakah perkara ni mengantarkan tani kepada ketaatan kepada Allah? Kah perkara ni boleh mengantarkan tani kepada ingkar kepada Allah Ta'ala? Maka selagi mana kita ni alum tahu, adakah perkara ni boleh? Adakah perkara ni Allah Ta'ala suruh? Kah Allah Ta'ala larang? Tani alum tahu. Adakah perkara ni halal ataupun haram? Tani dah tahu. Maka yang seharusnya tani buat ialah tinggalkan dulu. Sehingga kita ni tahu apa ia punya hukumnya tu. Sehingga kita ni tahu apa ia punya hukumnya. Itu ialah mindset yang sepatutnya ada arah orang-orang mukmin, orang yang beriman yang inginkan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi macamnya kita ni tadi ada dua level. Level pertama ialah hukum atau hukum syarak itu sendiri. Artinya halal dan haram, black and white. And then ada level seterusnya ialah wara' ataupun taqwa ni. Which is sama ada kita ni meninggalkan perkara yang kita ni belum tahu hukumnya, atau kita ni meninggalkan perkara yang asalnya boleh. Ya, pada asalnya boleh, harus. Akan tetapi kerana kita ni mengetahui bahawa perkara tu boleh menyampaikan tani kepada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ataupun kerusakan dalam iman kita ni ataupun amalan kita ni kepada Allah Ta'ala, maka kita ni tinggalkan. Itu ialah wara' dan yang dinamakan sebagai taqwa. Dari segi kita ni punya tindakan kepada diri kita ni sendiri, kita ni mesti strict arah benda ni, ataupun kalau tah kita ni benar-benar berazamkan menjadi mukmin yang taat kepada Allah Ta'ala, maka kita ni mesti wara' ataupun kita ni mesti berusaha untuk menjadi wara' atau artinya untuk berwaspada dan berhati-hati pada setiap kita ni punya tindakan dan perbuatan itu, supaya kita ni tidak mau terjatuh ke dalam perkara yang haram itu. Sehingga perkara-perkara yang menghampiri yang haram itu pun, ataupun jalan-jalan menuju yang haram itu pun tani tidak mau hampiri. Itu wara'. Dan ini banyak dibuat oleh para ulama dan salafus salih dan para awliya. Diorang benar-benar sensitifkan perkara ni. Artinya jangan terjauh sajalah. Siapa yang pernah mendengar cerita mengenai mufti lama sebelum ini, mufti tani yang sebelum ini, diceritakan yang ia indah mau membeli contohnya bahan-bahan daripada kedai macam kicap dan lain-lain, tapi malah ia buat sendiri. Adakah maksudnya indah boleh? Artinya haram membeli daripada kedai dan lain-lain? Indah juga. Bukan maksudnya indah boleh. Tapi itu itu timbul daripada ketakwaannya dan wara'nya tu. Artinya menunjukkan bahawa ia benar-benar berwaspada dan berhati-hati dalam makanannya tu, cuma tu. Jadi adakah benda tu mesti wajib kalau indah buat berdosa? Indah perlu pada asalnya. Kan tetapi kerana baginya ia takut ataupun khawatir bahawa ia akan terjatuh memakan ataupun mengambil perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang Allah Ta'ala, sehingga mengakibatkan kesan arah hatinya, macam yang kita ni pernah ambil sebelum ini kan. Artinya dalam hadis innal halala bayyinul haramu bayyin dan umur mushtabihat, atau di hujungnya Nabi SAW menyebutkan mengenai hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Nabi SAW di ujung hadis sebelum ini bila mana Nabi bercakap mengenai perkara-perkara yang halal haram dan umur-umur yang mushtabihat, di ujungnya Nabi SAW menyebutkan mengenai hatinya. Dalam badan manusia dia ada seketul daging, yang mana daging itu kalau ia baik, baik semuanya, kalau ia buruk, buruk semuanya. Menunjukkan bahawa ada ada ikatan yang sangat kuat di antara halal haram dan pengambilan benda-benda yang halal dan haram dalam tubuh kita ni dengan keadaan hati kita ni. Sebab di antara perkara yang boleh merosakkan hati secara laju dan secara dahsyat ialah mengambil makanan yang haram. Artinya walaupun mungkin tadi anda tahu bahawa perkara itu perkara yang haram contohnya, akan tetapi kalau perkara itu perkara yang mushtabihat dan kita ni ambil, adakah tani berdosa? Tidak, sebab tani dah tahu hukumnya ataupun alam tahu hukumnya. Akan tetapi kesan daripada benda yang haram atau bila masuk ke tubuh kita ni, adakah masih ada? Ada. Memang masih ada. Dan kita lihat pada hadis sebelum ini, hadis ke-10, bagaimana perkara yang halal dan perkara yang haram itu boleh efek hatta doa kita ni sekalipun. Artinya doa kita ni menjadi indah diterima Allah Ta'ala bila mana kita ni mengambil perkara yang haram. Jadi seorang mukmin, bila mana ia tahu benda-benda ni, artinya bila mana ia tahu bahawa dahsyat sebenarnya jatuh ke dalam perkara yang dilarang Allah Ta'ala tu, maka hatta perkara-perkara harus yang melingkari perkara yang haram itu ataupun menghampiri perkara yang haram ataupun menuju kepada perkara yang haram itu pun ia berhati-hati ataupun berwaspada. Jadi ani
asas dan dasar kepada suatu konsep dalam agama tani yang dinamakan sebagai wara' atau artinya meninggalkan perkara yang bukan haram tapi perkara yang ketani anggap sebagai boleh menyebabkan tani terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Dan ini salah satu lagi hadis yang menjadi pelengkap kepada dua hadis sebelum ini mengenai itu. Artinya ia sudah di antara petanda takwa bila mana orang itu mengambil perhatian yang sangat-sangat besar kepada segala amal, tindakan dan perbuatannya dan perkara-perkara yang diambilnya. Kerana ia ijab-ijapan kan terjatuh ke dalam perkara yang haram itu. Sebab tu ia ada timbul sentimen yang ia takutkan terjatuh dalam haram, sehingga perkara-perkara yang sebenarnya pada asalnya, pada hukum hakamnya boleh, tapi sebab ia takut yang perkara yang harus yang inda perlu ia buat sebenarnya boleh membawa ia dan menarik ia ke dalam perkara yang haram dan tinggalkannya juga. Ia sudah wara' tu. Dan ini di antara hadis-hadis yang menjadi asas kepada konsep itu. Dan ia sangat-sangat penting dalam agama kita ni, sebab kan kita ni tahu bahawa di antara hak kita ni ataupun hak Allah Ta'ala atas kita ni ialah untuk tani menunaikan segala perintah dan larangannya. Artinya red line yang tadi dapat cross dalam hubungan tadi dengan Allah Ta'ala ialah perkara yang dilarangnya, maksiatnya. So sebagai seorang mukmin yang ingin bertaat kepada Allah Ta'ala, sebelum kita ni ataupun hatta kan hampir kepada red line ataupun tadi nak mawa, so atu tak guna wara' atau ia macam tani build lagi, kita ni bina lagi tembok sebelum sampai kepada sempadan haram itu.